Yang ditulis Huraian sifat yang ke-12. Tanjizi hadis. Yang kedua, Tanjiri hadis. Huraian sifat yang ke-12. Kedua, Yang kedua ketiganya Tanjizi hadis. ketiganya tanjizi hadis. Baik. Huraian sifat yang ke-12 daripada 20. Huraian sifat yang ke-12 daripada 20 sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu taala, huraian sifat yang ke-12 iaitu sifat basar. Jadi wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mengetahui, memahami, meyakini serta mengiktikadkan di dalam hati bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang wajib bersifat dengan basar. Jadi basar ini adalah nama bagi sifat yang mesti ada pada zat Allah. Kalau tidak ada sifat ni, maka tidak layak dipanggil Allah itu sebagai Tuhan. Tak layak nak dipanggil Allah tu Tuhan kalau dia tidak memiliki sifat basar ni. Dengan sebab itu wajiblah bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mengetahui serta mengiktikadkan di dalam hatinya dengan yakin serta jazam yang putus bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mesti bersifat dengan basar, artinya sifat pelihat. Baik. Apa perbezaan di antara sifat pelihat Allah dengan sifat pelihat yang ada pada kita makhluk? Wajib kita membezakan. Wajib kita boleh membezakan yang mana sifat Allah dan yang mana sifat makhluk. Barang siapa yang tidak dapat membezakan di antara sifat Allah dengan sifat makhluk, barangkali mereka akan menyengutukan. Lawan bagi membezakan, menyamakan. Dengan sebab itu wajib bagi setiap mukallaf mengetahui, memahami betul-betul sifat-sifat Allah ni, supaya kita tidak terjatuh di dalam perbuatan menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, ataupun sifat Allah dengan sifat makhluk, ataupun zat Allah dengan zat makhluk. Baik. Manakah dalil ataupun bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib ataupun mesti bersifat dengan basar, sifat pelihat. Basar artinya pelihat. Ada perbezaan di antara pelihat dan melihat. Pelihat itu adalah nama bagi sifat. Adapun melihat itu nama bagi perbuatan ataupun dipanggil ta'alluq bagi sifat. Ta'alluq bagi sifat, urusan bagi sifat basar iaitu melihat. Adapun basar itu nama artinya pelihat. Basar bermaksud pelihat. Basir maknanya yang maha melihat. Gitu. Baik. Jadi dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mesti bersifat dengan basar, wajib bersifat dengan pelihat dan tidak bersifat dengan buta, dalilnya ialah daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Syura ayat 11, wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Jadi ayat Quran ini merupakan dalil, bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat basar. Faham daripada erti ayat ni, wa huwas samiul basir, bermula Allah Ta'ala itu sami', makna yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Jadi lazim daripada mendengar menunjukkan mesti ada sifat pendengar. Lazim daripada melihat mesti menunjukkan ada sifat pelihat. Maka faham daripada ayat inilah ulama kalam, ulama usuluddin kita mengeluarkan nama-nama bagi sifat-sifat Allah Ta'ala itu daripada ayat-ayat Quran yang difaham. Jadi jangan kita kata pengajian sifat 20 ni tidak ada hubung kait dengan Al-Quran. Tidak ada dalil dalam Quran. Jadi faham daripada sami', faham daripada yang maha mendengar, sudah tentu menunjukkan ia ada sifat pendengar. Pada akal kita tak boleh terima, tidak boleh nak faham. Pada akal tak boleh nak faham
tidak boleh kita nak faham, nak dikatakan mendengar tapi tidak ada sifat pendengar. Kita nak kata Zaid, contohnya Zaid tu dia mendengar tapi dia tidak ada sifat pendengar. Maka pada akal kita kata mustahil. Macam mana nak mendengar kalau tidak ada sifat pendengar? Macam mana nak melihat kalau tidak ada sifat pelihat? Cuma sifat pendengar dan pelihat Allah ini tidaklah sama seperti sifat pendengar dan sifat pelihat makhluk. Dengan sebab itu wajib kita belajar secara tafsil, wajib dihuraikan, wajib menghuraikan apakah yang dikendaki dengan sifat pelihat Allah Ta'ala ini. Tak sama dengan sifat pelihat kita pada pihak mana, tak sama pada pihak mana. Di antaranya perbezaan di antara sifat pelihat Allah dengan sifat pelihat kita makhluk. Yang pertama di antaranya sifat basar Allah Ta'ala qadim. Sifat pelihat Allah Ta'ala itu qadim, sedia kala ada, bukan diciptakan. Berbeza dengan sifat basar kita yang bersifat baharu. Ada permulaan. Sifat basar kita ni baharu, ada permulaan, asalnya tiada, kemudian diciptakan oleh Allah pada zat kita, pada diri kita yang berjirim, yang berjisim. Kemudian sifat basar Allah Ta'ala itu, sifat basar Allah bukan arad. Sifat basar kita arad. Yakni apa arad? Arad ini sifat yang duduk pada jirim dan jisim. Sifat-sifat ma'ani yang ada pada kita ni dipanggil arad kerana duduk menumpang pada zat yang dipanggil jirim ataupun jisim yang bertempat. Sifat basar Allah Ta'ala ini tidak boleh dipanggil arad kerana dia bukan duduk menumpang pada jirim dan jisim. Zat Allah tidak boleh dipanggil jirim dan jisim kerana makna jirim jisim itu adalah sesuatu yang terjadi daripada pergabungan bahan-bahan ataupun zat-zat yang lain yang bergabung menjadi sesuatu. Itu jisim. Contoh macam tubuh badan kita ni berjisim. Tubuh badan kita ni ada bahan-bahannya, ada unsur-unsur yang diciptakan oleh Allah menjadi tubuh badan kita. Maka tubuh badan kita ni dipanggil berjisim. Ada pun zat Allah bukan berjisim. Kalau zat Allah itu berjisim, maka serupalah dengan makhluk. Padahal telah tetap pada i'tikad kita bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak menyamai sama sekali dengan segala sesuatu yang bersifat baharu. Baik. Jadi kemudian apa lagi perbezaan di antara sifat Allah Ta'ala ni, sifat pelihat ni? Sifat pelihat Allah Ta'ala ni, sifat ma'ani. Sifat basar ni di antara sifat ma'ani. Yang ni sifat yang ada sungguh-sungguh di zat Allah sedia kala lagi. Dan kekal adanya sifat basar Allah ni selama-lamanya, tidak menerima binasa sekali-kali. Berbeza dengan sifat basar kita makhluk. Sifat basar kita makhluk ni dipanggil baharu, menerima binasa. Menerima binasa. Sifat basar yang ada pada kita ni hukumnya harus. Sifat basar yang ada pada Allah itu hukumnya wajib. Itu di antara perbezaan-perbezaan yang wajib kita kena faham supaya kita terselamat daripada menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian apa lagi perbezaan sifat basar Allah? Allah Ta'ala melihat kepada segala sesuatu yang wujud. Segala sesuatu yang wujud dilihat oleh Allah. Dengan makna setiap sesuatu yang ada itu nyata pada sifat pelihat Allah. Apa maksud nyata? Untuk kita nak mendekatkan lagi kepada kefahaman, maksud nyata itu begini. Dengan adanya sifat basar Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala boleh mengesan segala sesuatu yang wujud. Segala sesuatu yang wujud dapat dikesan oleh sifat pelihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada perkara yang wujud itu tadi berbentuk ataupun tidak berbentuk, berwarna ataupun tidak, asalkan dirinya ada, maka dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya arad yang ada pada kita makhluk. Arad yang ada pada kita makhluk, sifat makhluk yang dipanggil arad tadi. Contohnya sifat masin. Masin ni adalah sifat ma'ani. Masin ni adalah sifat yang wujud. Sifat yang ada sungguh-sungguh duduknya pada zat garam tadi. Zat garam tu dipanggil jirim jisim.
Maka masin pada garam tu adalah sifat ma'ani. Sifat yang ada sungguh-sungguh yang duduk menopang pada jirim jisim. Ulama dah buat kaedah. Untuk kita mengetahui sesuatu itu, makhluk itu ada ataupun tidak, apabila dia boleh dikesan oleh salah satu daripada panca indera, menunjukkan dia ada. Contohnya masin. Masin ni dapat dikesan dengan sifat perasa, lidah. Maka menunjukkan masin itu adalah makhluk yang ada. Tapi kita sifat pelihat kita ni, walaupun kita kata kita boleh melihat, boleh memandang, tapi kita tak dapat nak mengesan kewujudan masin tadi. Kita tak boleh tengok masin. Cuma masin ni boleh dikesan dengan deria perasa kita. Adapun dengan deria penglihatan, dengan deria pendengaran, tak boleh nak mengesan kewujudan masin tadi. Sedangkan masin itu ada. Adapun sifat pelihat Allah dapat mengesan kewujudan masin tadi. Itu yang dimaksudkan Allah memandang kepada diri masin tu. Dengan makna sifat masin itu nyata pada sifat pelihat Allah. Jadi Allah Ta'ala ni melihat segala sesuatu yang ada. Sama ada kita makhluk boleh lihat ataupun kita makhluk tak boleh lihat perkara itu, asalkan perkara itu wujud, semuanya dilihat oleh Allah. Berbeza dengan sifat pelihat kita. Benda yang ada ni pun, yang nyata ni pun, ada benda yang boleh kita tengok, ada benda yang kita tak boleh tengok, walaupun kita boleh melihat. Sebab tu sifat penglihatan kita tidak sempurna. Tidak seperti sifat Allah yang maha melihat. Maha melihat ni nak menggambarkan betapa kesempurnaan, betapa sempurnanya sifat pelihat Allah Ta'ala itu, sehingga tidak ada satu pun perkara yang wujud terlindung daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu melihat secara meliputi. Allah Ta'ala melihat secara meliputi. Kita melihat secara bergilir. Tengok depan dulu, belakang tak nampak, kiri kanan tak nampak, nak tengok kanan kena toleh kanan. Bila kita tengok satu objek, yang lain tak nampak dah. Itu penglihatan kita. Adapun penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Contohnya kalau pasir, kita ambil pasir segenggam. Pasir segenggam ni kita tak boleh tengok tiap-tiap satu. Kita hanya nampak yang luar sahaja. Itu pun tak jelas. Tetapi penglihatan Allah dapat melihat tiap-tiap butiran pasir tadi itu secara meliputi, secara sempurna. Allah Ta'ala melihat tiap-tiap butiran pasir tadi itu. Itu contoh pasir saja. Makhluk Allah Ta'ala ni bukan pasir saja, macam-macam makhluk. Jadi apa-apa sahaja yang ada, semuanya dilihat oleh Allah. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara meliputi. Secara meliputi. Allah Ta'ala melihat secara meliputi. Lag ke? Lag ke? Ada yang buka tak? Lag ke? Sinilah masalah dia line ni. Lag. Sekejap, saya cuba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cuba. Okey je minta maaf lah kalau tak mungkin lag tu kawasan kawan-kawan tu kot. Boleh jadi kawasan kawan-kawan kita yang lag. InsyaAllah ni saya kena letak depan ni, kalau tak kan kena violation. Kalau tak kena violation dengan TikTok nanti kan, sebab saya ada letak barang dalam beg. Okey, itu sifat melihat Allah. Apa-apa sahaja yang wujud, semuanya dilihat oleh Allah secara satu persatu, secara meliputi. Kita tak boleh, kita nak tengok kena bergilir. Dan banyak syarat pula, nak tengok benda mesti dekat. Kalau jauh, walaupun dia ada, tak nampak dah. Allah melihat tanpa syarat. Asalkan sesuatu itu wujud, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara meliputi. Itulah kata maha melihat Allah. Jadi bila kita berdoa, bila kita sebut Ya Allah, wahai Tuhan yang maha melihat, makna kita menyeru Allah Ta'ala tadi,
kita menyebut Allah Ta'ala tadi yang maha melihat serta kefahaman yang betul. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha melihat, maksudnya wahai Tuhan yang maha melihat segala sesuatu secara meliputi tanpa syarat. Apa sahaja yang ada dilihat satu per satu, tidak terselindung pun. Sebelum ni kalau kita tak belajar tauhid ni, kalau kita tak ngaji sifat 20 ni, kita hanya tahu Allah maha melihat. Apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala maha melihat? Kenapa sampai disebutkan maha melihat? Bagaimana sifat pelihat Allah Ta'ala tu sempurna bagaimana? Kita tak tahu. Kalau kita tak mengaji, kalau tak dihuraikan oleh ulama-ulama kalam kita, kita tak akan faham. Kita tak akan faham maksud melihat Allah Ta'ala tu. Bila kita tak faham, kita tak tahu, kita tak akan dapat merasakan betapa hebatnya sifat pelihat Allah. Jadi bila dah diterangkan, dah dihuraikan secara demikian, baru kita tahu subhanallah, maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melihat tiap-tiap sesuatu. Ni atas rambut kepala kita ni, ada rambut tiap-tiap helai ni, Allah melihat kepada rambut kita tiap-tiap helai. Tiap-tiap helai rambut kita tu dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah secara satu persatu, meliputi. Syurga yang dah ada ni, syurga ada dah, dan segala nikmat syurga yang ada tu semuanya dilihat oleh Allah satu persatu. Azab neraka Allah yang ada tu dilihat oleh Allah satu persatu. Malaikat, makhluk yang ada, sungguh pun manusia tak dapat melihat kepada malaikat yang begitu banyak jumlahnya, yang tidak mengetahui oleh sesiapa pun malaikat Allah. Allah melihat kepada malaikat satu persatu. Itu kata maha melihat Allah. Maha melihat Allah. Maha melihat, subhanallah. Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Maha suci sifat pelihat Allah daripada kekurangan, daripada kelemahan. Jadi wajib i'tiqad Allah Ta'ala itu bersifat dengan pelihat, dan mustahil Allah bersifat dengan buta. Buta dan yang seumpama buta. Buta dan yang seumpama buta juga mustahil bagi Allah. Mana maksud yang seumpama buta tadi? Benda bila jauh tak nampak dah, itu seumpama buta. Ataupun lihatnya tak jelas, rabun, itu semua sepupu sepapat buta. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat pelihatnya sedemikian. Ataupun nak melihat dalam hal keadaan bergilir-gilir, tengok depan, tengok kiri, tengok kanan, itu pun sepupu sepapat buta juga. Maha suci sifat pelihat Allah sedemikian. Kalau hari ni turun hujan, ada berapa banyak, ada berapa juta rintik-rintik hujan itu, maka setiap satu itu dipandang oleh Allah. Boleh faham? Itu sifat pelihat Allah. Maha melihat Allah, maha sempurnanya sifat pelihat Allah Ta'ala. Rabun jauh, rabun dekat, rabun ayam, rabun malam, rabun warna, semua itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Tengok depan belakang tak nampak, tengok belakang depan tak nampak, tengok satu sudut yang lain tak nampak, itu semua mustahil bagi Allah Ta'ala. Baik, bila kita sebut sifat ma'ani, dia ada ta'aluk. Bila kita sebut sifat ma'ani, dia ada ta'aluk. Apa maksud ta'aluk? Peranan sifat. Apa peranan sifat pelihat Allah? Apa ta'aluk dia kepada apa yang dita'aluk oleh sifat pelihat Allah ni? Tengok tu, yang pertamanya, dan bagi sifat sama dan basar ada 3 ta'aluk, 3 peranan, 3 urusan. Ta'aluk makna peranan sifat, ta'aluk makna urusan bagi sifat. Yang pertama dipanggil ta'aluk suluhi qadim. Suluhi qadim. Suluhi makna padan. Padan bagi Allah melihat sedia kala lagi. Qadim tu makna sedia kala lagi. Padan bagi Allah melihat sedia kala lagi. Patut bagi Allah melihat sedia kala lagi. Layak bagi Allah melihat sedia kala lagi. Kerana dia telah memiliki sifat pelihat dan pendengar ni sedia kala lagi. Tidak ada permulaan bagi adanya sifat pendengar dan sifat pelihat Allah. Maka apabila Allah Ta'ala itu telah pun memiliki sifat pendengar dan sifat pelihat sedia kala lagi, maka sedia kala lagi layak, patut, padan bagi Allah untuk melihat.
Lainlah kalau Allah Ta'ala itu buta. Sedia kala lagi dia buta. Barulah kita kata Allah tidak padan melihat. Allah tidak patut melihat sedia kala lagi. Ni tidak. Allah Ta'ala telah bersifat dengan pelihat pendengar ni sedia kala lagi. Maka sedia kala lagi Allah telah pun Allah Ta'ala sedia kala lagi patut layak bagi Allah melihat kerana dia tidak buta sedia kala lagi. Itu yang pertama. Namanya ta'alluq suluhi qadim. Dan ta'alluq bagi sifat samak basar ni hanya kepada perkara yang wujudiyah sahaja. Perkara yang wujudiyah sahaja. Perkara yang ada sahaja yang dilihat oleh Allah. Perkara yang tiada tidak dilihat oleh Allah. Perkara yang tiada, contohnya perkara yang mustahil, maka tidak dilihat oleh Allah. Ataupun mungkin yang belum diciptakan oleh Allah, maka tidak dilihat oleh Allah. Contoh, zuriat kita yang belum ada lagi. Zuriat kita yang belum ada lagi tidak dilihat oleh Allah kerana belum dijadikan, belum wujud lagi. Tapi bukan bermaksud Allah tak tahu. Kita bukan cerita pasal ilmu. Kita bukan cerita pasal ilmu. Dalam ilmu Allah dah ada segala-gala tentang perkara yang mungkin ni. Cuma kita nak cerita sekarang ni ta'alluq sifat pelihat dan pendengar Allah tu. Jadi kalau kita buat soalan, adakah Allah Ta'ala telah melihat anak saya yang ke-20? Jawabnya tidak lagi. Allah Ta'ala tidak melihat kepada anak saya yang ke-20. Kenapa? Kerana anak saya yang 20 itu belum wujud lagi, belum dijadikan lagi. Maka Allah Ta'ala tidak melihat kepada perkara yang tiada. Bukan bermaksud Allah Ta'ala buta. Jangan keliru. Contohnya sekarang, kita ada sifat pelihat. Boleh tak kita nak melihat sekarang ni bangah? Bangah tak ada. Bangah tak datang. Kita boleh tengok tak bangah? Tak boleh tengok. Tak nampak pun bangah. Jadi kita kata kita tak dapat nak melihat bangah. Adakah bermaksud kita buta? Tidak, kerana kita memandang yang sedang ada. Tidak memandang kepada yang belum ada ataupun tidak ada di hadapan kita bukan bermaksud kita buta. Kerana buta itu bermaksud tiada sifat pelihat. Tiada sifat pelihat tu makna buta. Bukan bermaksud Allah Ta'ala tidak memandang kepada anak kita yang belum ada, itu bermaksud Allah buta. Bukan. Allah tidak buta. Allah Ta'ala memandang kepada yang ada. Yang ada Allah pandang. Yang ada Allah lihat. Yang tiada tidak dilihat oleh Allah. Tidak dilihat lagi oleh Allah. Sebab tu masuk dalam ta'alluq yang kedua ni. Nampak tu? Ta'alluq yang kedua dipanggil tanjizi qadim ataupun tanjizi hadis yang ketiga tu nanti. Ta'alluq bagi sifat samak basar yang kedua dipanggil tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi? Tanjizi ni bermaksud telah lulus. Telah tertunai, telah lulus, telah jadi, telah berlaku. Berbeza dengan perkataan suluhi tadi. Suluhi ni makna patut sahaja. Benda tak jadi lagi, cuma kita kata patut sahaja. Contoh sirat. Sirat nak balik. Patut tak dia nak balik sekarang? Patut. Tapi belum balik. Tapi patut tak dia balik? Patutlah. Dia ada kenderaan, dia sihat, dia boleh bergerak. Jadi patut tak nak balik? Patut. Bila patut ni namanya suluhi. Bila dia balik saja kan, berlaku pemergian dia, berlaku kepulangan dia tu, namanya tanjizi. Benda dah jadi. Apabila benda tu jadi saja, dipanggil tanjizi. Bukan suluhi lagi dah. Tanjizi. Orang panggil sirat, mana sirat? Sirat dah pun balik. Bukan kata patut balik, dah balik dah. Bila dah balik, dah berlaku, namanya tanjizi. Kita ngaji sifat 20 ni, istilah-istilah tu kita kena faham baik-baik. Istilah tu kita kena ambil, kita kena catat, kita kena tulis. Kalau kita biarkan dia berlalu macam tu saja, payah nanti. Nak faham tu lambat. Tanjizi, suluhi qadim. Lepas tu tanya apa suluhi? Entahlah. Tapi dengar dah banyak kali. Dengar dah banyak kali suluhi, tanjizi. Ini masalah orang kita ngaji sifat 20, kata payahlah sifat 20 tu. Sebab istilah tadi tu kita tak nak ambil. Dia bahasa Arab. Memanglah kita tak faham. Itulah kita terangkan.
Tanjizi bahasa Arab. Tak faham lah kalau Melayu cakap dah jadi, dah lulus. Dah jadi tu macam mana? Berat lah tu kalau dah jadi dah terjemah Melayu pun tak faham juga. Tanjizi bahasa Arab, Melayu kata dah jadi, dah berlaku. Kalau makan, dah makan. Sekarang ada makanan kat bawah. Malam ni alhamdulillah menu macam-macam, alhamdulillah. Boleh jadi kuliah kita sekejap aja. Patut tak nak makan sekarang? Patut, suluhi. Bila asri belasah aja kan semua, namanya tanjizi. Bukan patut je lah. Namanya dah pun belasah dah. Bila dah berlaku je, dah berlaku namanya tanjizi. Baik, jadi yang kedua ni dipanggil tanjizi qadim. Okey, tanjizi kita dah faham dah makna tanjizi ni dah jadi, dah berlaku, dah lulus. Qadim maknanya sedia kala. Apa maksud sedia kala? Sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Itu qadim. Bukan qadim ni sedia kala makna dah lama. Jangan salah faham Bila sebut Allah bersifat sedia kala tu apa maksud? Maksud sedia kala ni dah lama dah. Salah. Dah lama bukan maksud sedia kala Allah. Dah lama itu dipanggil apa? Dipanggil waktu. Itu dipanggil sedia zamani nama dia. Sedia yang zamani. Yakni masa ataupun sesuatu benda yang dah ada memakan masa yang panjang. Itu namanya sedia kala yang zamani. Contohnya kita kata alam ni sedia kala ada dah. Ataupun alam ni kita kata dah lama ada dah. Itu sedia kala zamani. Adapun Allah Ta'ala bukan sedia kala zamani. Sedia kala zati. Yang dibangsakan kepada zat Allah. Dengan makna zat Allah Ta'ala itu tidak bersangkut paut dengan masa dan waktu. Zat Allah Ta'ala itu tidak menerima permulaan. Tidak ada permulaan bagi adanya zat Allah. Itu yang dikehendaki dengan Allah bersifat sedia kala. Jadi kalau di sini tanjizi qadim maknanya apa? Artinya lulus dan berlaku, mendengar dan melihat pada sedia kala. Sedia kala lagi Allah telah pun melihat. Sedia kala lagi Allah telah pun mendengar. Soalannya, apakah perkara yang telah dilihat dan yang telah didengar oleh Allah sedia kala lagi? Sedangkan kita makhluk tak ada lagi. Makhluk tak ada lagi sedia kala lagi. Apa yang telah dilihat oleh Allah, apa yang telah didengar oleh Allah sedia kala lagi? Jawabnya, sedia kala lagi Allah Ta'ala telah melihat akan barang yang sedia ada daripada zat Allah Ta'ala dan segala sifat-sifat ma'aninya. Allah Ta'ala telah melihat sedia kala lagi kepada zatnya dan Allah Ta'ala telah melihat kepada segala sifat-sifat ma'aninya sedia kala lagi. Kenapa? Kerana zat Allah dan segala sifat-sifat ma'ani Allah telah ada sedia kala lagi. Cuma yang tidak dilihat oleh Allah sedia kala lagi adalah alam ini, adalah makhluk ini. Alam dan makhluk ini tidak dilihat dan tidak didengar oleh Allah sedia kala lagi kerana alam ini tidak ada sedia kala lagi, belum wujud lagi. Belum wujud lagi. Faham? Dia punya kata kunci tu. Ta'aluk sifat samak basar kepada perkara yang wujudiyah ataupun kepada sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada. Itu yang didengar dan yang dilihat oleh Allah. Yang belum ada, yang dah tak ada, yang belum dijadikan, makna tak wujud lagi. Begitulah juga masuk dengan perkara yang mustahil, tidak dilihat dan tidak didengar oleh Allah. Contohnya kita buat soalan gini. Adakah Allah telah memandang anak bagi dia? Jawabnya, Allah tidak memandang kepada anak dia kerana anak dia tu benda tak ada. Benda tak wujud. Adakah Allah Ta'ala telah melihat kepada zuriat kita yang keturunan kita yang lagi akan datang? Jawabnya tidak. Allah Ta'ala tidak melihat lagi kerana belum dijadikan.
Tapi kalau ditanya, adakah Allah telah mengetahui tentang zuriat kita yang akan datang? Jawabnya telah ada dalam ilmu ilmu Allah. Jadi takluk ilmu lain, takluk sama' basar lain. Jangan keliru. Habis. Kemudian. Tak tahulah tu, sini lain okey je. Mungkin tempat kalian kot ni, lain tak okey ni. Sini okey je. Sini tak ada lag. Sini tak ada lag. Ada hujan tak? Tempat-tempat lain ada hujan ni. Okey, yang lain-lain ramai ke? Okey je. Okey je. Tu. Ramai je yang okey. Tak apa. Nanti tengok rakaman. Nanti tengok rakaman balik. Rakaman ada insya-Allah. Nanti tengok balik rakaman. Okey, faham tanjizi qadim tadi Maknanya Allah telah pun melihat sedia kala lagi. Tu. Yang ketiganya. Ni perenggan yang last. Yang ketiganya makna ta'alluq bagi sifat basar. Yang ketiga daripada tiga dipanggil tanjizi hadis. Tanjizi. Ni perkataan tanjizi hadis pula. Apa maksud tanjizi hadis? Jangan lupa tanjizi Tanjizi makna dah jadi. Tanjizi makna dah tertunai. Hadis tu. Hadis tu makna baharu. Hadis tu makna baharu. Apa erti baharu? Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan. Jangan leka. Jangan leka. Bayang. Dah terbayang. Masya Allah. Okey, hadis ni makna sesuatu yang baharu. Kita tak faham lagi tu baharu apa maksud. Baharu ni sesuatu yang ada permulaan. Tu baharu. Walaupun usianya telah beratus ribu juta tahun, dipanggil baharu juga. Macam alam ni baharu. Walaupun kewujudan dia menurut ahli sains dah beratus ribu juta tahun, maka tetap dipanggil baharu kerana tilik asalnya tiada. Sesuatu yang asalnya tiada dipanggil baharulah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis ni? Apa yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis ni? Tanjizi hadis ni makna apa tanjizi tadi? Telah lulus. Hadis maknanya baharu. Kawinkan tanjizi, kawin dengan hadis. Maknanya apa? Lulus baharu. Kalau tak faham, pusingkan. Baharu lulus. Baru lulus. Makna baru jadi. Kalau sekarang ni tak hujan lagi kan? Sekarang ni tak hujan lagi. Patut tak Allah turunkan hujan? Patut. Tiba-tiba turun hujan. Bila Allah mula sahaja menciptakan hujan, bila Allah mula menurunkan hujan, kita panggil tanjizi hadis. Mana Allah baru menciptakan hujan tadi tu. Contoh kita yang hidup ni, mati pada kita harus, betul? Sekarang ni kita hidup, mati kita tu harus. Sekarang Allah tak buat lagi yang nama mati tu pada diri saya. Harus Allah Ta'ala mematikan saya. Bila Allah cabut saja nyawa saya sekejap lagi, contohnya, namanya tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Mana Allah baru menjadikan. Allah baru menjadikan. Macam makan garang, tanjizi hadis. Baru makan. Baru makan. Tanjizi hadis. Baru makan. Sekarang patut makan. Dan tak boleh makan lagi. Walaupun patut makan, tak boleh makan lagi kerana belum habis waktu. Habis. Boleh faham tanjizi hadis ni? Ingat tu, apa sahaja yang baru Allah jadikan, tanjizi hadis dah tu. Sama ada menghidupkan ataupun mematikan ataupun menciptakan ataupun membinasakan. Contoh, pokok kelapa tu, buah kelapa kat atas tu harus jatuh. Belum jatuh lagi, tiba-tiba kita tengok sup jatuh. Panggil tanjizi Allah baru menjatuhkan. Yang hidup
Allah hidupkan saja, tanjizi hadis. Yang hidup dimatikan saja, tanjizi hadis. Itu tanjizi hadis. Makna baru Allah jadikan, baru Allah ciptakan, baru Allah tunaikan benda tu. Jadi kena catat. Wallahu a'lam. Habis dah. Habislah. Satu kitab lagi. Belum boleh makan lagi. Ada sikit lagi Oh, okey, habislah. Biar. Dia habis satu kitab je lah. Ulang balik je sama, dah faham tak? Nanti kena fikir menu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat apa tadi? Saya dah hilang dah muka surat dah tadi. 12 64. Okey. Berapa 64? Okey. 64. Panjang tu. Panjang lagi tu. Dan ta'alluq sama' dan basar itu dinamakan ta'alluq inkishaf. Bolehlah baca sebutir je. Habiskan ni, bab ni. Dan ta'alluq laju sikit. Masya Allah. Macam permintaan. Hari dia tak sabar. Ayo, tajuk. Banyak-banyak dia tak boleh masuk kan. Itulah tu. Dia tauhid ni dia tak boleh banyak. Dia nak kena mikir. Tak apalah. Dan ta'alluq sifat sama' basar itu dinamakan, diletakkan panggilan dia. Panggilan bagi urusan sama' basar ni, apa nama urusan dia? Ta'alluq inkishaf namanya. Inkishaf. Apa inkishaf tu? Yakni nyata, terang, terbuka, jelas. Sebab tu orang panggil kasyaf. Contohnya, wali Allah tu contohnya dia kasyaf. Mana Allah membukakan kepada dia benda-benda yang orang lain tak boleh nampak. Allah bukakan untuk dia, untuk orang lain tidak. Tapi di sisi dia terbuka benda tu. Di sisi kita tak terbuka. Itu panggil orang ahli kasyaf. Ahli kasyaf. Allah membukakan pada mata hatinya, Allah Ta'ala membukakan tentang sesuatu rahsia yang orang lain tak tahu, yang orang lain tak nampak, yang orang lain tak faham. Allah bukakan pada dia sehingga dia boleh mengetahui makna perkara-perkara yang gaib. Dia tahu tadi bukan dengan maksud ilmunya macam Allah dah. Allah memberi kepada dia, Allah yang membukakan benda tu. Mana kalau Allah tak bukakan, dia pun tak tahu, dia tak ada kuasa. Contohnya besok apa jadi, Allah membukakan kepada dia, mengilhamkan pada dia, firasat dia akan berlaku besok gini. Ataupun Allah Ta'ala membukakan, contohnya macam-macam lah, latar belakang seseorang tu contohnya. Orang tu datang, dia boleh cerita. Dia boleh cerita gini. Bukan dia ada kuasa dah, dia tak ada kuasa. Dia makhluk. Tapi Allah memberikan dia tu anugerah, Allah membukakan kepada dia. Sehingga dia boleh tahu benda yang orang lain tak tahu. Benda tu tak mustahil, masuk dalam perkara yang mungkin bagi Allah jadikan. Perkara yang harus bagi Allah jadikan. Mungkin. Tu duduk di bawah urusan kekuasaan Allah. Siapa yang Allah Ta'ala nak buat jadikan macam tu, boleh. Kan macam Nabi SAW sewaktu balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Orang-orang kafir musyrikin duk tanya, kalau betul lah kau pergi ke sana, nak tanyalah kat masjid tu ada berapa jumlah tiang dia. Mana Nabi sempat nak mengira. Nabi bukan pergi selfie. Kalau kita pergi masjid ni selfie, setiap tiang satu gambar, maka Allah membukakan kepada Nabi sehingga dia jelas depan Nabi macam Nabi berada di masjid tu. Nabi nampak satu-satu, Nabi boleh kira satu-satu, dan Nabi bagi jawapan yang tepat seperti mana hakikat diri masjid tadi tu. Tu contohlah nak bagi faham. Allah membukakan. Pada adatnya mustahil, tapi tidak mustahil pada Allah menjadikan. Tu wali-wali Allah yang kasyaf contohnya. Allah bagi benda-benda macam tu.
Baik, itu namanya ta'alluq inkishaf. Nyata maksudnya. Dengan pendengar dan melihat sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'ani baginya Allah ataupun zat yang dinamakan jirim. Tak kisahlah yang wujud tadi yang ada itu adalah zat Allah sendiri ataupun segala sifat-sifat ma'ani Allah sendiri ataupun zat-zat makhluk yang dipanggil jirim jisim ataupun sifat-sifat ma'ani makhluk yang dipanggil arad. Maka semuanya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat ma'ani yang baru yang dinamakan arad. Semuanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat sama ada pula yang bersuara dan warna ataupun tidak bersuara, tidak ada suara dan tidak ada warna, asalkan perkara itu ada dirinya. Asalkan benda tu ada je. Allah lihatlah kepada benda tu. Pedas. Cili tu, zat dia tu, jirim jisim cili tu. Sifat dia pedas. Pedas ni boleh dikesan dengan lidah kita. Maka pedas tu nama arad. Sifat ma'ani cili. Ada tu, pedas tu ada. Allah melihat kepada pedas tu, Allah memandang kepada pedas tu, Allah mendengar kepada pedas tu. Dengan makna sifat pedas ni dapat dikesan oleh sifat pendengar dan sifat pelihat Allah. Bukan maksud Allah Ta'ala memandang dengan mata, menadah telinga, mendengar dengan telinga. Bukan tu yang dimaksud dengan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maksud Allah Ta'ala Maha mendengar, melihat ni maknanya nyata perkara itu pada sifat pelihat dan pendengar Allah. Itu maksud Allah mendengar, itu maksud Allah melihat. Jadi sifat masin, sifat manis, pahit, apa lagi, masam, semua itu dilihat dan didengar oleh Allah. Maknanya nyata benda tu pada sifat pendengar dan pelihat Allah. Adapun pada kita tak boleh dengar masin, kita tak boleh lihat masin, kita tak boleh dengar manis, kita tak boleh lihat manis. Walaupun manis dan masin tadi benda ada, tapi oleh kerana dia lemahnya sifat kita ni, tak boleh luar daripada ta'alluq sifat pendengar dan pelihat kita. Tetapi tidak terlindung pada sifat pendengar dan pelihat Allah yang maha sempurna. Okey, sikit lagi. Dah boleh dah senduk-senduk nasi ke apa benda boleh dah, siap-siap. Kerana dikehendaki dengan mendengar itu adalah nyata segala perkara itu. Jadi faham, nak mudahkan faham, nyata-nyata ni untuk kita orang awam ni nak mudah faham. Apa maksud sifat pendengar tu nyata? Masin tu nyata pada sifat pendengar dan pelihat Allah. Maksudnya Allah Ta'ala dengan sifat pendengar dan pelihatnya boleh mengesan kewujudan masin dan manis tadi tu. Nak terangkan maksud nyata tu tadi. Dah tu macam mana Macam mana sifat pendengar dan pelihat Allah dapat mengesan? Itu wallahu a'lam. Tak boleh cerita sebab mukhalafah. Tak serupa dengan kita makhluk. Tak boleh cerita Nak soal lagi terang macam mana, nyata macam mana, hakikat Allah Ta'ala tu mengesan, sifat pendengar pelihat dia boleh mengesan benda tu hakikatnya macam mana? Wallahu a'lam. Sebab apa? Mukhalafah, tak serupa dengan makhluk, tak boleh nak cerita. Tanpa kaifiat. Demikianlah dikehendaki, bukanlah mendengar itu senggeng dengan telinga. Allah Ta'ala maha mendengar, bukan maksud guna telinga Tuhan. Hati-hati dengan pahaman-pahaman yang mengatakan Allah ada telinga, cuma telinganya tak sama dengan makhluk. Jangan, itu bukan akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau betul-betul salafi, dia serah bulat-bulat kepada Allah. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Dia tak ada terang kata Allah ada muka, tapi muka Tuhan tak sama dengan makhluk. Allah ada tangan, tapi tangannya tak serupa dengan makhluk. Itu kan, itu bukan salafi yang sebenar. Itu palsu. Itu palsu, hati-hati. Demikianlah dikehendaki dengan melihat, iaitu melihat tadi nyata segala perkara itu pada sifat melihat Allah. Bukanlah dikehendaki melihat itu celek dengan mata, bukan. Bukan maksud Allah Ta'ala melihat tu Allah Ta'ala celek dengan mata dia, mata Tuhan. Tuhan ada mata, cuma matanya tak sama dengan mata makhluk. Tak, mustahil. Yadullahu fawqa aydihim. Apa maksud yadun pada ayat tu? Wallahu a'lam. Serahlah pada Allah, kita beriman dengan ayat tu. Kecuali ulama khalaf, dia takwil. Yadun dengan makna kudrat. Yadun dengan makna kekuasaan Allah. Itu tak ada iskal dah. Tapi kalau diterjemahkan yadun dengan makna tangan, tapi tangan tak serupa dengan tangan makhluk, itu bukan. Itu bukan salafi. Itu salah pi. Salah pi.
bukan salafi. Hati-hati. Tuhan ada tangan. Tapi tangan Tuhan tak sama. Puas dah nak mikir cari kan macam mana tak sama, tak mana pula ni. Hati-hatilah kita orang awam Lebih-lebih lagi orang yang suka ngaji tafsir, ngaji hadis. Hati-hatilah. Sebab mereka banyak sebarkan pahaman mereka ni waktu mereka ngajar tafsir Quran dan tafsir hadis. Sebab tu kita orang awam ni jangan tinggal ilmu sifat 20 ni. Kalau kita belajar, kita tahu, kita faham, insya-Allah kita dapat mengesan kepelikan pahaman-pahaman orang yang mengajar tafsir dan hadis ni. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak ada dasar, tak ada asas, habislah kita. Nanti sekarang kita bulat-bulat, kita telan, kita percaya. Habis. Kemudian dan dalil atas ada sifat basar pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir. Ini dalil akli pula. Dalil akli pula. Sirat sekejap sirat Yang balik dulu makan dulu sirat. Bukan jauh Seremban, 20 minit dia sampai. Tawasul insya-Allah lipat bumi. Kalau dah makan lipat tilam, lipat toto. Masya Allah. Dan dalil makna bukti yang menunjuk atas ada sifat basar pada Allah Ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan atas ada sifat basar pada Allah Ta'ala itu, dalilnya ialah kita fikir. Ni namanya dalil akli. Lagi banyak dalil, lagi bagus. Lagi banyak bukti, lagi mantap, lagi kejap, lagi teguh akidah kita. Tu. Dalilnya mana? Dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala sifat basar. Jadi kita fikir. Cuba kita fikir dengan akal fikiran kita. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak ada sifat basar. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak ada sifat pelihat. Apa jadi? Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat pelihat, apa jadi? Dah tentulah nescaya Allah Ta'ala tu adalah ia Allah bersifat dengan buta. Kalau dah tak bersifat dengan pelihat, dah tentulah bersifat dengan buta. Sebab lihat lawannya buta. Buta lawannya pelihat. Tak boleh kita nak kata begini, kalau Allah Ta'ala tidak melihat, dia bersifat dengan kuasa. Tak kena tu, tak kena lawan. Tak kena dia punya lawan dia. Dia tak lawan. Tak kena. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan pelihat, akal kita fikir, nescaya adalah ia buta. Situ pun dah mustahil dah. Situ pun dah tak boleh terima dia akal dah. Nak kata Tuhan buta. Padahal buta tu sifat kelemahan. Buta tu sifat kekurangan. Buta tu sifat makhluk. Situ pun dah cukup kita kalau nak jadikan dalil akli. Situ pun dah cukup dah. Nak panggil Tuhan apa buta? Tuhan dia mesti hebat. Tuhan dia mesti sempurna. Tuhan dia mesti kuasa. Tiba-tiba buta pula Tuhan. Oh, bukan Tuhan kalau buta. Dan jika ia Allah buta, nescaya adalah pada Allah Ta'ala itu penyakit kekurangan. Betul ke tidak akal kita fikir? Betul lah. Kalau dah Allah Ta'ala itu ada buta, adalah kekurangan. Maka berkehendak ia kepada yang menghilangkan penyakit itu. Apabila Allah Ta'ala itu dah bersifat dengan kekurangan, maka berhajatlah Allah Ta'ala kepada yang lain supaya menyempurnakan kelemahan dia, menyempurnakan kekurangan dia. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu kecuali Allah Ta'ala sendiri? Sebab yang lain tak ada kuasa nak menyembuhkan penyakit. Dan jika ia Allah Ta'ala sendiri menghilangkan, nescaya membawa kepada makhluk lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Mana makhluk yang dimaksudkan berkuasa daripada Allah tadi? Iaitu sifat buta tu. Sifat buta tu makhluk. Dia lebih berkuasa daripada Tuhan. Daripada Tuhan sempurna, jadi kurang sebab dia duduk pada zat Allah Ta'ala. Mustahil akal tak boleh terima ada makhluk lebih berkuasa daripada Allah. Maka sabitlah dan kejaplah di hati bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat basar, artinya sifat pelihat. Ianya Allah tidak tuli. Tuli Allah apa hukum? Wajib ke mustahil ke harus? Mustahil. Tidak tuli Allah wajib ke mustahil ke harus? Tidak tuli. Wajib. Wajib. Tidak tuli Allah tidak tuli Allah wajib. Tuli mustahil. Mustahil. Melihat Allah? Wajib. Allah Ta'ala bersifat dengan melihat, pelihat.
Wajib. Melihat Allah Ta'ala tu wajib lah. Tidak melihat makhluk. Tidak melihat makhluk. Allah Ta'ala tidak melihat makhluk. Wajib ke mustahil ke harus? Mustahil lah. Itulah dia pegangan dan pengakuan yang sebenar, yang betul dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya wa huwas samiul basir, dan ialah Allah yang mendengar lagi maha melihat. Jadi lepas daripada ni, kalau contohnya kita nak berdoa, mudah-mudahan ada perubahan dah penghayatan tu. Kalau sebelum ni kita menyebut ya Allah wahai Tuhan yang maha melihat, sebut kosong begitu je. Silap-silap salah faham. Wahai Tuhan yang maha melihat, yang kita faham melihat macam makhluk. Jadi lepas ni ubah dah. Makna waktu kita sebut wahai Tuhan yang maha melihat, dengan makna apa yang kita dah faham? Melihat segala sesuatu yang ada tanpa syarat. Yang melihat secara meliputi, tidak ada yang tertinggal pada sifat pelihat dan pendengar Allah. Barulah dapat merasakan kesempurnaan, kehebatan, kebesaran Allah tadi. Kalau kita kata Allah maha melihat, tapi kita tak tahu, tak faham, jadi tak ada rasa, tidak ada merasakan kebesaran, tidak ada merasakan kehebatan kalau sekadar maha melihat, tanpa kita faham maksud maha melihat tadi tu. Itulah faedah mengaji sifat 20 ni. Dia suruh ngaji secara tafsir. Kalau kita baca Quran sahaja, baca ayat ni wa huwas samiul basir, lepas tu baca terjemah, sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha melihat, maha mendengar, ataupun maha mendengar, maha melihat, tu je lah. Sekadar tu je lah. Kalau ditanya apa maksud Allah Ta'ala melihat mendengar, apa perbezaan? Tak tahu. Jadi sekarang malam ni alhamdulillah kita dah belajar, dah mengaji, dah faham dah. Walaupun kita tak boleh nak cerita dengan orang, maksud Allah maha melihat mendengar tadi, tapi yang paling penting kita faham dah. Dan kita tak akan terjatuh dah kepada menyamakan sifat pelihat Allah, sifat pendengar Allah kepada sesuatu yang lain. Kita faham dah. Kalau seandainya ada orang kata Allah Ta'ala melihat tu, contoh Allah Ta'ala melihat tu ada benda-benda yang Allah Ta'ala dapat lihat, Allah melihat secara bergilir, tengok situ tak nampak yang lain, kita kata mustahil. Allah tidak melihat sedemikian. Allah melihat secara meliputi segala-galanya. Sejak benda tu ada, selama benda tu ada, selama itulah dia dilihat oleh Allah tanpa terlindung oleh gelap, oleh kecil, oleh halus dan sebagainya. Asalkan dia wujud, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cukuplah malam ni. Saya punya kitab 264. Kuliah kita yang akan datang muka surat 65. Okey. Jadi cukuplah sekadar ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukuplah malam ini kuliah tahun baru kita insya-Allah. Ni pembukaan tahun baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini, sekalian yang hadir yang mengikuti secara bertalaqi ataupun yang secara online, semuanya di dalam rahmat dan redha Allah Ta'ala semuanya. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terdahulu, yang terkemudian, yang akan datang dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berusaha memperbaiki perhubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing zahir dan batin kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita usia yang berkah, rezeki yang halal yang luas lagi berkah, ahli keluarga yang berkah, anak isteri yang berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita, keturunan kita hingga kiamat, orang-orang soleh yang solehah yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat, terselamat daripada, terpedaya daripada, terselamat daripada fahaman-fahaman yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, datuk nenek moyang keturunan kita hingga ke atas, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita semuanya mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil nyawa kita sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan diberi kelebihan syahid sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah
Cukuplah sekadar itu. Nanti kita jumpa lagi lah di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa saudara kita di Palestin dan di mana-mana seluruh dunia, umat Islam yang sedang dizalimi oleh orang-orang kafir harbi, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghantarkan pertolongan dan bantuan. Yang syahid, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima syahid mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita nanti dapat syafaat daripada syuhada-syuhada itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kejayaan, kemenangan kepada sekalian umat Islam di atas muka bumi Allah Ta'ala dan menghancurkan sekalian kapi-kapi harbi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini malam ni je ahli-ahli yang hadir, insya-Allah. Ni je ahli-ahli yang hadir malam ni. Malam ni. Jom More, jom More lah. Apa lagi? Nak sambung lagi? Jom. Jom. More. Cepat. More. Ni adik-beradik semua ni. Ni Ipaduai, adik-beradik, anak-anak buah. Ada lagi ramai yang tak hadir. Jom. InsyaAllah. Ni rumah kampung. Jangan lupa beli ni. Ni saja-saja nak promote ni. Kalau takkan kena violation. Allahu Akbar. Jom. Cepat. Ni jangan lupa beli mic ni. Mic ni sangat-sangat bagus. Berkualiti. Dalam jarak 20 meter pun boleh cakap lagi. 20 km. Dah apa lagi duduk tak nak? Tadi sudah cepat. Ladies first. Suruh makan tak nak makan. Ladies first. Jom. Kita lihat suasana di meja makan. Ni abang ipar saya, ni abang sulung saya. Ni abang saya, abang kadir kita. Ni Ustaz Sirat kita. Ini pomen kita. Kalau Gearbox Jam boleh panggil dia. Ini YouTuber juga ni. Tapi dah lama tak ke udara. Baru kita. Ni kakak kita. Hai sikit. Ni kakak kita. Ni kakak kita. Ni pun kakak kita. Ni yang tua, ni yang nombor 3. Ni kakak kita nombor berapa tak tahu, ingat. Ramai now tak ingat dah. InsyaAllah ni anak-anak buah ni. Ini baru 1/4 Ini baru 1/4 ni. Baru 1/4 ni. Tak sampai lagi. Ni baru suku. Cepat. Apa menu kita? Ni jangan lupa beli ni mic ni. Mic ni beli. Jangan tak beli mic ni. Mic ni. Ada kakak yang single tak ada? PM tepi lah. Ada kakak saya yang single. Boleh. Nak jadi abang ipar ke? PM tepi. Okey. Ni mak saya tu tengah bergurut kaki. Tak nampak. Okey. Buka pintu ni, anak-anak buah ni tak boleh tunjuk sangat. Terima kasih. Mana kasih? Kasih. Mana jamuan dia? Jamuan belum ada. Sinilah. Okey, sahabat-sahabat ni jangan lupa beli mic ni. Mic ni sangat-sangat bagus saja saya cakap ni. Kalau tak nanti kena violation. Okey, ni mic ni. Jangan lupa beli mic ni. Jangan lupa ni, dak kasih. Dak kasih. Kasih. Bye-bye. Nak buka tu, ajak. Ni apa saya tak buka lampu yang ni? Kasih.
Jemput mana dia hidangan dia? Wah, masya-Allah jangan lupa beli mic ni. Mic ni jangan lupa beli. Aduh. Mic ni jangan lupa beli mic ni jangan lupa beli mic ni. Mic ni jangan lupa beli. Mic ni jangan lupa beli mic ni Ini tunjuk. mic ni jangan lupa beli mic ni. Mic ni sangat-sangat sangat-sangat berpuas hati ni mic ni kalau beli jarak RM30 boleh cakap lagi jauh. Mic ni jangan beli mic ni jangan beli mic ni jangan beli. Mike Tyson ada, Mike Tyson. Alhamdulillah. Kita punya speaker. Speaker kalau pasang mic kan dia Sekat-sekat. Itulah tu kipas ni tak buka ni. Kipas ni switch dalam. Switch dalam. Ni mic ni Ni apa nama menu ni kak? Ni bubur jagung. Oh, bubur jagung. Siapa yang buat ni? Saya Oh. Made in Dusun. Made in Dusun. Ni akak saya yang buat yang ni. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng ni jemput-jemput. Jemput-jemput lah makan. Bubur jagung ada. Jemput makan sahabat Saya tolong wakilkanlah untuk kawan-kawan semua. Saya wakilkan kawan-kawan semua lah makan. Mari duduk sini. Apa duduk jauh-jauh? Sirat. Marilah kan kau nak balik. Mari. Jangan lupa beli mic ni Abdillah. Alah, minta maaf lah. Ini belum ramai lagi ni. Ini baru ada berapa keluarga tak ada kak? Berapa keluarga tak ada? 1, 2, 3, 4. Dalam 5 keluarga. 5 keluarga lagi tak ada. 5 keluarga lagi tak ada. Jangan lupa beli mic ni mic jangan lupa beli mic. Sate ada. Nak kena tipu TikTok ni. Tidak, dia nak asyik Malaysian aja. Waalaikumsalam Kak Ana. Mari cepat. Oh, roti Johan ada. Roti Johan ada. Bubur jagung. Kasih kacau sikit bubur jagung kita ni, tengok. Macam mana dia ke tidak? Ini jemput jagung bawang. Adik 14 orang je. Adik-beradik 14 orang. Roti Johan ni roti Johan. Nasi goreng China. Roti Johan. Ini kari puff. Ni kari puff. Apa rasa dia? Ini rasa bismillah. Cik rasa sikit asri. Kari puff ayam. Kari puff ayam. Masya Allah. Kentang. Sebab kentang. Bokbang. Kipas ni asal tak pusing daripada tadi. Suih tak buka Untuk plug pangkin. Macam ni lah suasana setiap hujung minggu kita ada buat kuliah keluarga. Ni Kak Long kita ni orang Perak ni, kenal kot. Ni. Ni akak saya yang single ni PM tepi saya bongsu lelaki. Saya nombor 10. Kampung dekat mana? Masjid Tanah, Melaka. Ini apa pula ni yang cucuk-cucuk ni Yang pakai susuk tak boleh makan Yang pakai susuk tak boleh makan ni. Nanti terbatal dia punya apa dia. Along, Melong. Mai le sini. Apa duk jauh sana tu? Mai. Kasih. Jemput makan Jemput makan sahabat. Nasi goreng Jemput makan. Cepat. Susu. Itu apa? Alhamdulillah. Jangan lupa beli mic ni Minta maaf sahabat, saya kena cakap benda ni sahabat. Kalau tak nanti saya kena violation. Boleh pakai mic ni. Mic ni sangat-sangat bagus. Oh, kopok leko tak sempat nak goreng Hati. Ada ni semua ada. Ni dia orang semua adik-beradik semua salam dengan kalian semua
dan kawan-kawan, sahabat-sahabat, kenalan-kenalan semua, adik-beradik saya semua kian salam. Ustaz Relek duk perumot tak dan makan sagi. Saya punya dia orang tak siap kan. Minggu depan tak ada kelas lah. Minggu depan tak ada kelas lah. Minggu depan memang dah tak ada kelas. Itulah tu. Betul lah tu. Tak kata salah. Tengok dia orang ni berebut makanan, tengok. Patut tak? Dia orang ni berebut makan ni. Masya Allah, Semua ada berebut. kat 100 orang ni. Cepat-cepat. Jemput. Oi, tak patut. Cepat. Mai, apa duk jauh-jauh tu? Kasih. Mana dak kasih tadi? Kasih mana kasih? Kasih makan apa? Dia tengah makan? Sate. Fariza ni abang tu, abang Fariza ni. Abang Faris Wakak tu Akak Faris, sorry Kak Kak Faris. Bila kami adik-beradik berkumpul buat makan-makan meriah, alhamdulillah. Okey, mari cepat. Sirat, Mat, Kuzai. Cepatlah mai sini makan. Jangan lupa beli kini mic ni. Kipas ni tadi tak je berpusing. Sirat, buka cuy dalam tu. Oh, okey. Ni doakan anak buah saya ni dipermudahkan. Tak lama lagi ni. Nanti jemput datang majlis ni insya-Allah. Doakan dipermudahkan urusan dia. Cepat-cepat. Ewa.